sana sampah, sini sampah, situ sampah. Banyak kan sampah. Itu adalah yang terbaru kita dapat tunjukkan kepada anda. Kawasan yang anda dapat saksikan penuh dengan sampah. Ini rentetan daripada buka semula lah ni sektor pelancongan kita. Dan betul tahukah anda ianya secara purata 80 hingga ke 100 tahun diperlukan untuk kita melupuskan secara semula jadilah sampah-sampah yang terbuang tadi tu. Jadi bayangkan tu baru satu. Kalau yang banyak-banyak macam tu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Apa khabar? Kita harapkan yang terbaik tahu untuk anda semua. Jaga diri baik-baik, tingkatkan imun badan kita sebab sekarang ni kita memang dah bebas keluar lah orang kata kan. Seperti burung yang keluar dari sangkarnya kan, dah bebas ke sana dan ke sini, tapi apa-apa pun kita tingkatkan imun badan kita untuk kita kekal jauhkan diri kita daripada jangkitan apa segala wabak sekalipun insya-Allah kan. Hari ini 20 September, hari Isnin, temankan kami berdua di Malaysia hari ini pada pagi ini. Dan sepanjang 1 jam ini banyak perkara yang akan kami kongsikan, tapi fokus dan tumpuan utama adalah berkaitan dengan sampah dan juga mentaliti ketiga daripada kita semua ini. Sebab kadang-kadang bukan hanya sekadar yang kita paparkan tadi, tapi dalam kehidupan seharian sekalipun kita kerap merasakan bahawa sampah, buang sampah, kita tak merasakan bahawa ia satu tanggungjawab secara semula jadi tau. Bila ada sampah ni kita rasa macam contoh kita buka pelitup muka kan ada plastik kadang-kadang. Betul. Kita macam letak je, kita rasa tu macam tak yang penting kita main pelitup muka. Asalkan bukan di rumah kita. Betul tak? Rumah kita marah orang buang sampah. Setuju kan lah. Bergaduh dengan jiran sebelah. Jangan buang sampah bergaduh. Tapi kalau kita buang di merata-rata, apa pula sebenarnya keadaan di situ kan? Macam tadi Hanif kongsikan berapa banyak kan. Kita ni sebenarnya kalau sisa makanan saja 17,000 tan sehari yang kita kumpulkan. Besar 7 kali kolam renang yang besar tu, 7 kali anda bayangkan sehari tau. Kita kumpulkan sisa makanan saja. 7 kita belum kolam cerita, renang kita belum cerita lagi tentang sisa domestik. 36,000 tan sehari yang dihasilkan. Jadi bumi ni dah penat sangat-sangat. Masa PKP hari tu bumi dapatlah berehat sekejap. Kembali rancaknya banyak ekonomi sekarang ni. Jadi pastinya inilah yang diperkatakan semula, sampah merata-rata, bagaimana tanggungjawab dan kita berbalik kepada sikap dan juga mentaliti sebenarnya kan. Dia tak boleh cakap macam sampah tu ringan, sampah tu berat, kita malas nak buang, yang ni rajin buang. Tidak, sebenarnya sikap dan juga mentaliti kita rakyat Malaysia itu yang akan kita bincangkan hari ini. Dia macam kalau kita nak ubah dunia lah kan. Bila kita muda dulu, masa kecil-kecil tu semua kita cakap apa yang kita nak lakukan, kalau boleh kita nak ubah dunia ni. Betul. Tapi tanya pada diri sendiri, boleh tak kita ubah satu tabiat kita ataupun mentaliti kita di rumah terlebih dahulu? Adakah bercerita mengenai perkara seperti sampah ni sekalipun, adakah kita bertanggungjawab untuk membuang sampah tersebut? Dan bila kita keluar saja dari rumah, sebab macam kita kongsikan juga, kadang-kadang kita ni ambil berat bila berlaku di kawasan kita je. Tapi bila kita keluar di rumah, contoh di studio ni kita anggap ni bukan kawasan rumah kita, jadi kita boleh buang saja di mana-mana. Tidak maksudnya mentaliti tersebut. Sebab ada yang kata, kalau macam kita kongsikan tadi di kawasan peranginan, di hutan, di kawasan rekreasi, katanya kenapa tak sediakan tong sampah di atas bukit ke di gunung sepanjang lebih banyak kan? Sebenarnya tak boleh juga. Itu akan mengundang kepada haiwan-haiwan yang lain untuk menyelongkar tong sampah tersebut. Jadi tanggungjawab kita lah, pandai bawa ni atas, pandailah bawa turun kan. Sebab tu kita nak bawakan 2 individu hari ini di Malaysia hari ini untuk berkongsi bagaimana tanggungjawab mereka. Sampah yang kalian dah pergi hiking tu, tinggalkan, ada individu ini yang bawa turun ke bawah. Anda pun tahu kot siapa yang dah tular tu. Tapi kita nak dapatkan bagaimana dia ada empathy untuk melakukan, bukan saja sibuk duk sembang kan. Sampah tu, tapi dia lakukan tugas itu untuk sama-sama meningkatkan kualiti kehidupan kita. Antara lain yang menarik, Hanif, kita nak buat beg daripada kemeja yang lama. Kemeja baru jangan Jangan. Ini bakal jadi maksudnya ada satu sisi inisiatif yang kreatif, inovatif, dan kita semula. Menariklah, kenalah ni dengan apa yang kita cakap ni. Sebab apa? Kalau anda nak tahu, ini pun antara perkara yang susah juga kita nak katakan kalau kita nak lupuskan dan sebagainya. Macam Hanif katakan tadi, berapa tahun nak melupuskan sesuatu sampah tu kan. Jadi kalau kita menggunakan idea ini untuk menghasilkan beberapa barangan di rumah yang kita boleh buat sendiri, itu juga dah mencukupkan kita dengan untuk sedikit sebanyak kita dapat kurangkanlah sampah kita daripada berbelas ribu tan tadi kan, kita dapat kurangkan juga. Itulah antara ideanya. Itu dilakukan oleh wartawan kami sendiri tau. Serius tak? Dia yang buat sendiri tu. Idea-idea. Okey. Selain daripada itu, kita juga saya nak kongsikan. Contoh kalau kan Olimpik baru habis kan, baru-baru ni kan. Antara yang menarik perhatian juga, kadang-kadang bila kita tengok pungutan pingat tu, adalah jenis-jenis bendera setiap negara kan. Betul. Maksudnya dekat situ pun cabaran untuk kita tahu ini negara apa kan.
Tapi mungkin kita ni hanya tahu yang berdekatan lah di rantau Asia saja, ASEAN saja. Mana-mana negara kuasa besar tu kita tahu lah bendera dia. Negara China tu kita tahulah kan. Senanglah nak tengok. Macam mana boleh tahu berapa banyak bendera negara saja. Saya dulu suka kumpul pin. Kalau saya pergi ke mana-mana, saya suka kumpul pin yang berlambangkan negara itu. Sama ada bendera ataupun landmark dia lah. Jadi adalah dalam 10 negara yang saya boleh recognize lah. Tapi bila melibatkan warna yang lebih kurang sama, agak tricky kat situ kan, dan mencabar. Tapi yang kita best ni nak kongsikan bersama dengan anda, adik ni usia dia 4 tahun tau. Apakah pencapaian dia? Jom kita tengok dulu bingkisan yang disediakan ni. Butan nasiok pondre kamar hello dapat ila upatita India hena Angola ila bani posanokui. Kebiasaannya, pada usia 4 tahun, kanak-kanak lain baru belajar mengenal huruf. Tetapi bagi Vishen Rajasekaran, dia sudah mencipta nama dalam Malaysia Book of Record. Melalui sesi ujian secara maya, pada Julai lalu, Vishen berjaya menamakan 147 bendera secara rawak hanya dalam masa 15 minit. Mula mengenal bendera seawal 3 tahun, bapanya, Dr. G. Rajasekaran, yakin anaknya mampu menamakan bendera-bendera tersebut lebih pantas sekiranya sesi tersebut dilakukan secara bersemuka. Pernah juga menjuarai beberapa pertandingan pushbike peringkat Malaysia dan Singapura pada 2019. Vishen kini mula menunjukkan minat terhadap sistem solar. Ikuti kisah lanjut kanak-kanak pintar ini bersama kami. Thank you. Welcome. Itu dia. Hebat kan? Dia boleh hafal nama-nama bendera yang sekejap je. Dalam masa beberapa saat ni, ayahnya tekankan iPad tu, dia dapat hafal. Itulah yang kita nak bawakan bersama dengan anda semua. Ya, betul. Kita nak tahu bagaimana dan kita nak ada bagi kuis lah sikit dekat dia. Nak tengok macam mana dia bercakap dengan kita kan? Secara langsung. Okey, kita nak bersama dengan Dr. G. Rajasekaran. Bapanya, dan ini anak genius ni, iaitu Vishen Rajasekaran yang bersama dengan kita. Yang berusia 4 tahun. Hello, good morning. Good morning. Hi ma'am, kita tak sempat lah dapat tahu nama isi ibunya. Okey, mungkin kita tanya kepada Mr. Raja dulu untuk keadaan ini kan, sebab kita tahu yang anaknya berusia 4 tahun. Katanya dalam masa 15 minit sahaja dapat menghafal beberapa bendera. Bagaimana bermulanya lah kan, bermula minat anak-anak ni untuk menghafal nama bendera? Okey, selamat pagi. Sebelum saya teruskan, saya nak mengucapkan terima kasih kepada TV3 dan Amacai lah. Sama-sama. Masa umur dia 2 tahun, dia aktif dalam pushbike. Masa tu dia selalu beritahu warna pushbike lah. Blue color, yellow color, red color bike macam tu. So kita tak berapa pasti masa tu lah sebab dia masih kecil kan. Selepas umur 3 tahun, dia fasih, pandai bercakap, dia tanya kita what color. Kalau nak pergi makan, dia tanya apa? What color dulu. Kalau nak makan pun dia tanya what color dulu. So, sayangnya dia sangat minat kepada warna. So, untuk tingkatkan minat dia, saya beli flag, 10 minit flag saya bagi kepada dia. Sebelum tidur, saya beritahu ni adalah India, China, Malaysia, UK. Lepas 2 hari dia bawa flag tu, dia tunjuk kepada kita, beritahu nama dengan tepat. Berapa hari, doktor? Dalam 2 hari dia bawa tu, dia beritahu nama flag dengan betul lah. Okey. Kat situlah bermulanya kisah berminat dengan bendera. Ya. Okey. Sekarang ni dia dah hafal berapa banyak bendera? Sekarang ni dia 210. 197 tu registered under United National. Yang selebihnya dia tak register pun dia dah hafal lah. Tak register pun hafal? Satu ni dah satu dunia ni dia hafal ni. Puan, kalau boleh kita bertanyakan soalan juga kepada ibunya. Puan, mungkin melihat kepada kecenderungan. Sebab saya tertarik lah daripada usia 2 tahun dah didedahkan dengan pushbike. Kemudian nampak dia ni minat kepada warna-warna kan. Biasalah kan keletah anak-anak ni. Mungkin Puan melihat kepada bagaimana sebenarnya, adakah ini satu cara yang mendidik yang baik juga untuk anak-anak kita ini?
dengan ke depan dengan memorinya, ingatannya semua Puan? Puan Okey, Angela? Okey. Puan Angela nak cakap ke? Okey. Tak apa, tak apa. Encik Raja pun boleh. Doktor bagaimana doktor? Bagaimana? Sebab dia minat, sebab tu kita pun sokong kepada dia dan follow dia punya favorite lah. So, Okey, kita nak tanya kepada Vishan. Hi Vishan. Hi. Vishan, breakfast already? Already. Okey, makan apa breakfast tadi? What you eat for breakfast just now? Bread. Bread. Wow. Bread. Vision, what is your favorite colour? Let me guess. Black, white? Blue. Light blue, dark blue, light blue. Wah, betul lah. Nampak tak light blue? Anak main tipu anak lelaki. Okay, what is your favorite flag? Vision? favorite flag. वो पतितन Azerbaijan. Azerbaijan. Nampak tak? Azerbaijan. Sebab blue. Why? Okay. Blue. Why? It become your favorite? Sorry? Come again? Why is Azerbaijan is your favorite? So, Because warnanya there is biru. a blue colour. Blue colour on the flag. Okay, Vishan. Since you guys with me and Hanif, we want to test you a few flags. Let's see that you can answer it correctly. Okay? Ini live Okay, ini live Vishan. Vishan, are you ready? Ready. Ready. Okay, jom. Let's see the first flag. Okay. Honduras. Honduras. Okay, tengok betul tak? Sebab saya pun Dia confused. jawab dengan penuh yakin, Hanif. Dia jawab dengan penuh yakin. Kita pun terpinga-pinga lagi. Jom kita saksikan jawapan dia. Mana jawapannya? Nicaragua. Nicaragua. Amazing. nampak. Okey, keluar je jawapan terus. Okay, Teruskan. next. Betul lah jawapan kat bawah. Okey, seterusnya. Vishan? Cuba. Cuba. Okey, kita tengok jawapan dia. Memang, tapi bagi semua warna biru dia minat lah. Okey, ni apa Vishan? Okay, ni. Okay. Niger. Angola? Niger. Oh, okey. Niger. Ish. Nampak? Kita confused kan? So, ni bila datang warna yang aku rasa. Come again. Ivory. Ivory. Okey. Ivory Ivory Coast. Coast. Yes, betul. Ni Didier Drogba punya ni. Okey, seterusnya. Zimbabwe. Wow. Ya. Serius lah 4 tahun macam ni Seterusnya. Mozambique. Mana? Betul ke? Okey. Betul ke? Mozambik. Yang ni sememangnya kita tak tahu. Ada betul. clueless kita kat sini. Yang ni pun Okay, boleh tahan juga ni. Guyana. Guyana. Let's see. Yang memilih bendera ni pun boleh tahan nama negara ni. Boya. Come again. Boya. Okey. Kita menyaksikan Bolivia. Bolivia. Okay, next. Okey, seterusnya. Manakal. Okay. Okey. Jawapannya adalah Madagascar. Yelah, dia ada slang-slang usia 4 tahun tu kan. Okay, ni. This one. Montenegro. Amazing. Amazing lah, Vishan. Ada lagi? Okey, ni saya tahu. This one, Vishan. Sorry, come again. Tunisia. Okey. Kami yang berdebar. Sorry? Venezuela. Ni Ratu Cantik cute kebanyakannya ni. Ada lagi ke? Ini dia. Okay, the last one. Sorry? Kaido. Kaido.
Ekuador. Wow. Power lah. Doktor. Bayangkan 210 bendera yang dia hafal, dia setakat ni 10 kita bagi. 10. Dengan yakin dia jawab, Hanif. Dengan mudah dan tanpa masalah. Congratulations. Thank you. Yeah. Tahniah, okay. Thank you so much, Doktor. Ma'am, thank you so much. Thank you. Okey, tahniah juga diucapkan untuk pengetahuan kalian semua. Bishan ni telah pun tercatat dalam Malaysia Books of Records kerana minat terhadap bendera. Okey. Yeah. Okey, tadi kita bawakan sedikit inspirasi juga kan untuk kita mengajar anak-anak kita daripada kecil 3-4 tahun dah boleh ajar bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh keluarga ini amatlah memberikan inspirasi kepada kita semua sebenarnya. Bukan setakat bendera tadi. Nama negara pun kadang-kadang kita tak cakna. Tapi menariknya daripada minat warna kepada bendera itu yang setuju. macam wow. Okey, satu idea yang menarik untuk pendidikan anak-anak. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kita punya main topik pada hari ini, isu sampah. Masih lagi berada pada mentaliti kelas ketiga. Yap, berhenti seketika terus bersama kami di MSI. Sektor pelancongan negara kini kembali meriah apabila kerajaan mengumumkan pembukaan semula sektor berkenaan di negeri kecuali fasa 1 dalam Pelan Pemulihan Negara. Bagi penduduk di Negeri Sembilan yang memasuki fasa 3 pada 4 September lalu, ia secara tidak langsung memberi peluang kepada mereka untuk melakukan aktiviti pelancongan di dalam negeri. Dan sudah tentu Port Dickson antara lokasi yang menjadi tumpuan untuk aktiviti percutian bersama keluarga. Walaupun prosedur operasi standard diamalkan, tetapi nilai kebersihan tidak dijaga sebaiknya. Pembuangan sampah merata-rata berlaku dalam kelekaan berkelah bersama-sama. Sebelum PKP tu okey lah, boleh datang. Habis start je pandemik tu, kita takut nak keluar kan, orang ramai kan. Itu walaupun sekarang dah ada vaksin, baru berani sikit dah nak keluar. Kalau datang tengok tempat-tempat tak selesa lah kan. Kita nak tengok bersih, tempat bersih. Tak best lah kena datang ke tempat kotor banyak sampah. Kalau sendiri punya, sendiri simpan lah sampah kan. Cari tong sampah. Itu tak ada kesedaran sivik. Yalah, buang sampah, tak kira buang sampah dalam tong sampah itu lah, susah agak. Cukup jalan, cukup kelah macam ni. Kami selalu pergi kelah, kat Tang Kelah lah, kat sini. Kadang-kadang kita rasa marah kat orang yang pergi, yang sama-sama pergi kelah dengan kita tu ataupun sama-sama yang ada kat situ. Sebab, iyalah buang sampah rata-rata, buang makanan, pinggan, kertas, plastik, apa. Tak ada rasa tanggungjawab. Jadi memang tak selesa lah kalau berkelah tempat macam tu. Sebahagian pengunjung di sini seolah-olah tidak mempedulikan keadaan sampah yang bersepah-sepah. Walaupun tong sampah ada disediakan, tetapi bahan buangan seperti pinggan kertas, plastik makanan, bahkan sisa penutup muka turut dibuang merata-rata di persisiran pantai ini. Tong sampah yang masih kosong tidak digunakan sebaiknya, tetapi yang penuh disumbat pula sampai padat dan melimpah. Pemandangan sebegini tidak seharusnya berlaku. Dalam keseronokan mereka membawa keluarga untuk berkelah di tepi pantai, namun ada satu perkara yang menjadi tular sekarang ini. Berdasarkan tinjauan saya di beberapa kawasan pantai di Port Dickson Negeri Sembilan, antaranya pantai Teluk Kemang dan juga pantai Bagan Pinang. Ternyata memang benar tentang apa yang dikabarkan. Sampah dibuang di merata tempat berdasarkan apa yang saya lihat di bawah pokok ini, dan juga ada beberapa kawasan rekreasi di sebelah sana, dan juga tidak dinafikan ada beberapa sampah saya dapat lihat di kawasan tempat meletakkan kenderaan, dan bagaikan tempat pembuangan sampah menjadi daratan si gagak untuk berebut makanan. Sedangkan ini
kawasan tumpuan pengunjung untuk berkelah di sini. Jadi persoalannya, bagaimana untuk kita melestarikan alam sekitar sekiranya sikap prihatin tentang kebersihan alam sekitar masih seinci tidak berganjak. Ini belum lagi sempadan negeri dibuka. Cuba anda bayangkan, ini pantai kita. Sama-sama kita jaga. Saya Asri Badrun untuk Malaysia Hari Ini, TV3. Ya, terima kasih wartawan Asri. Itu dia tinjauan di beberapa pantai di Port Dickson. Itu baru di Port Dickson, Hanif. Dan baru beberapa hari dia beralih kepada fasa 3. Membenarkan mereka yang berada di sana dah kelihatan sebegitu. Bayangkan kalau kita dibenarkan segalanya, apa lagi yang terjadi kan? Lebih kurang 200,000 ya belanja kerajaan keluarkan untuk melupuskan sampah hanya di Kuala Lumpur. Hanya di Kuala Lumpur. Kita berbelah bahagilah sebab kita memang menginginkan agar sektor kembali dibuka kan. Tapi bila ada perkara begini, dia buat kita rasa macam tak senang duduk pula melihat kepada mentalitas begini. Jadi kita nak bawakan kepada anda dua individu hebat yang bersama kita. Mungkin dengan perkongsian ini boleh memberi sedikit kesedaran kepada kita semua yang menonton. Jadi saya nak perkenalkan bersama kami dalam panggilan video sahaja, iaitu saudara Zulkifli Sardi, pengerusi geng plastik Ija. Ni orang Kuala Terengganu ni. Dan seorang lagi adalah Encik Syukri Saleh, pencinta alam sekitar yang baru-baru ini juga telah pun tular dengan usahanya untuk menyelamatkan alam sekitar. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Itu dia, berwarna orange dan juga biru. Okey, sebab kalian berdua adalah individu yang mempunyai sifat empati dan juga bertanggungjawab dari segi melihat kepada keadaan ini dan ingin bersungguh-sungguh. Tak semua tak semua yang boleh mampu melakukan perkara inilah. Tapi keadaan yang ditinjau baru-baru ini, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu Encik Syukri. Apa sebenarnya keadaan yang boleh dikatakan dengan yang anda lihat sendiri keadaan di sana? Okey, saya punya tinjauan pengalaman saya isteri hiking. Okey, kejap Encik Syukri. Kita sebenarnya tak berapa clear sangat dengar suara Encik Syukri ni. Okey, mungkin betulkan apa yang boleh setakat mana yang mampu tu. Okey, Cik Zul, mungkin kita teruskan dengan Cik Zul. Bagaimana Cik Zul sendiri yang meninjau keadaan dengan tanggungjawab rakyat Malaysia yang membuang sampah merata-rata, tidak fikirkan tentang kawasan itu perlukan kualiti kehidupan yang baik. Bagaimana tinjauan Encik Zulkifli sendiri? Kongsikan bersama dengan kami. Okey, Assalamualaikum. Berdasarkan pemerhatian kumpulan kami lah, geng plastik Ija ni, masa PKP dulu, bila kita jalan tepi pantai itu memang ada sampah, tapi sampah-sampah yang datang daripada laut lah, yang bawaan ombak kan. Tapi bila start buka ni, orang boleh berkelah balik ni, kita akan nampak sampah-sampah tambahan lah. Bekas-bekas plastik makanan, bungkusan KFC, McDonald kan. So sampul bekas-bekas burger. Dan yang paling kita sedih tengok diapers anak pun banyak dia tinggal. Kan. Mandi dengan anak betul. Tinggal dekat situ kan. Kadang dengan najis sekali kan, tinggal tepi-tepi tu. So kita nampak beza lah ni bila pengunjung start datang ke pantai selain pada sampah yang bawaan air daripada laut ni, yang dibuang tempat lain sampai ke pantai juga. Sekarang ni dah ada sampah-sampah yang tinggalan pengunjung lah. So sedih lah tengok. Kawasan cantik kan, bila kawasan cantik, orang boleh datang untuk berehat, boleh komuniti setempat pun boleh dapat peluang untuk berniaga kan, dapat buka ekonomi kan. Tapi bila kita tengok keadaan ni, dia macam nak menutup balik pintu rezeki kita, menutup balik kesenangan yang kita dapat lah untuk berehat di tepi pantai ni kan. Ya, betul. Tak menghargai kelonggaran yang diberikan kan. Cik Zul, betul. Melihat kepada perkara sebegini, dan geng plastik Ija ni, dia geng plastik hijau kan sebenarnya. Bagaimana untuk mengubah mentaliti sebegini ataupun mendidik mentaliti supaya kita semua cakna berkaitan dengan kepentingan untuk yelah dah datang bawa makanan apa semua balik, pulanglah dengan sampah yang dibawa itu. Bagaimana sebenarnya Encik Zul? Yang kita perhati lah bila saya duduk kat pantai tu, tengok majoriti dia patuh, dia buang sampah di tempat yang betul, bawa balik sampah. Tetapi ada segelintir tu yang buang. So untuk kita mendidik ni ada banyak cara lah. Satu, didikan daripada segi dekat sekolah.
yang perlu kita didik daripada civic tu, ceramah-ceramah dan kempen-kempen yang macam GPI ni buat. Dan tetapi ada satu golongan lagi yang kalau kita buat ceramah ke kempen tu memang tak makan. Tak jalan kan? Ni memang dia orang tak kisah ni kan. Benda ni dia orang tahu. Dia kata dia malas, dia tak ada sifat nak tengok benda cantik pun. Dan dia tahu akan ada orang yang kutip. Dan golongan-golongan ni biasanya golongan remaja dan yang dah berumur. Okey, kalau kita buat ceramah pun tak berapa menjadi. So kita kena ada satu elemen lain. Pendidikan kita dah buat, ceramah, kempen kita dah buat, kita kena ada elemen enforcement, penguasaan kepada mereka ni. Okay. Dan ianya perlu bermula pada peringkat awal kan, anak-anak muda yang perlu dididik. Sebab kalau yang dah besar ni dia agak keras sikit untuk kita katakan kan. So kita boleh mendidik anak-anak, tapi anak-anak ni dia perlu dalam 15 tahun lagi untuk besar kan. So 15 tahun ni keadaan tak berubah lah. So yang untuk yang dah keras ni kita kena enforce daripada enforcement lah, pengawasan. So benda ni kena bergerak serentak lah. Baik. Okey, kita juga bersama dengan Encik Syukri sekali lagi. Tadi ada sedikit teknikal, harapnya sekarang dah okey lah ya Encik Syukri. Testing. Daripada testing tu dah betul dah tu. Okey, setuju. Terus blur gambar kat belakang tu. Okey, individu ini tular baru-baru ni. Encik Syukri ni dia ada bawa satu beg plastik hitam penuh dengan sampah turun dari bukit, dan itu yang mendapat reaksi pelbagai lah ya. Ada yang kata memang mengecamlah tindakan mereka yang meninggalkan sampah di atas. Tapi secara peribadinya, anda sendiri yang mengutip sampah itu, yang bawa turun ke bawah, apa perasaannya kutip sampah orang? Saya selalu nak tanya. Kami sebenarnya datang kat situ, saya, isteri dan lagi 4 orang sahabat. Datang ke situ untuk macam mandi sungai, beriadah semua. Tapi kami kerap masuk hutan. Jadi antara habit yang perangai yang kami dah selalu lakukan adalah bawa plastik sampah masuk dalam hutan. So apa benda barang yang kami bawa, semua benda kena bawa. Termasuk sampah-sampah makanan semua benda lah. Jangan tinggalkan satu benda pun. Tapi bila kami sampai dekat kawasan air terjun yang kami pergi tu, kami sampai awal, antara kumpulan yang terawal sampai. Jadi kawasan air terjun, air sungai itu semua penuh dengan sampah. Atas batu, celah pokok, dalam sungai, dalam kolam. So perasaan tu sedih yang kecewa lah, sebab kita sayang tempat tu. Kita nak datang lagi tempat tu. Tapi tempat tu lagi cemari. So nak tak nak, kita orang terpaksa kutip satu-satu sampah tu, masuk dalam kolam, kutip, sahabat saya semua kutip satu-satu and everything, masuk dalam plastik sampah, beriadah sebentar sebelum orang lain masuk, and kami angkutlah semua sampah yang kami mampu masuk ke dalam plastik sampah kami. Memang penat, tapi memang kecewa, memang sedih, tapi kami harap apa benda yang kami buat ni dapat tunjuk ke orang lain yang sebenarnya benda ni mudah je bila anda bawa keluar sampah anda sendiri. Tapi penat ni bila dah berkumpul banyak-banyak macam tu. Syukri, saya nak tanya ni, maksudnya adakah ianya merubah tentatif aktiviti yang anda ingin lakukan ni, daripada nak menenangkan fikiran, release tension semua, tiba-tiba kena ada tanggungjawab sebegini, Syukri? Saya rasa tanggungjawab ni dikongsi bersamalah. So siapa-siapa yang masuk hutan ke apa-apa ke, bila nampak sampah tu kutip je lah. Sebenarnya itu benda baik yang patut dipupuk oleh semua orang yang nak masuk hutan semua and everything. So sepatutnya dibuat begitu. Tapi bila dah banyak macam tu memang ganggu tentatif lah. Kami datang nak enjoy, nak mandi sungai semua, tapi jadi kerja pula kena sampah semua orang. Betul? Betul. Ada juga yang mengatakan kalau kita pergi ke mana-mana, ingat apa yang kita bawa supaya kalau terlupa pun ambil gambar dulu, tengok. Jadi nak keluar tu, apa benda yang kita bawa tu adalah perkara yang harus kita bawa keluar pula. Betul. Pandangan Cik Zul sendiri, melihat kepada attitude dan juga mentaliti sebegini, apa sebenarnya yang pendekatan terbaik lah yang katanya untuk kita sama-sama bergerak kepada mentaliti yang lebih up sikit ni, untuk kita tahu bagaimana kepentingannya menjaga alam sekitar ni, Cik Zul? Yalah, macam kita cakap tadi, tempat macam yang Syukri bagi tahu, tempat cantik kan. So kita kena kekalkan tempat yang cantik tu. Satu yang kita kena buat is tanggungjawab kita sendiri lah.
kita tak boleh mengharapkan orang lain untuk mengutip sampah kita. Contoh macam dekat Malaysia ni lah kan, kalau satu orang satu hari yang dia buang satu botol sampah 20 gram ni sikit sangat, tapi total dia dalam 660 tan satu hari kalau satu orang buang satu botol sahaja. Ini tim Encik Zul kan pergi. Ini tim kita. Tim kita sekarang ni ada daripada Kemaman sampai ke Besut lah. Okey. Ada beberapa kumpulan kita buat aktiviti. Biasanya aktiviti ni dia orang kebanyakannya yang dia uruskan sendiri. Dia cakap dia nak buat dekat sini, dia nak buat kat sini. Masa-masa ni dia kumpulkan tim-tim tu, dia akan buat. Fokusnya memang di pantai Cik Zul. Setakat ni kita fokus dekat pantai. Satunya is dekat Terengganu ni, pantai ni aset yang terbaik Terengganu lah untuk pelancongan. Betul. Untuk sumber-sumber ekonomi. Dan satu lagi, pantai ni kita nak menjaga ekosistem sebab tempat-tempat ni banyak penyu yang akan datang bertelur. So kita kena jaga tempat ni untuk dia datang bertelur secara aman lah. Sampah yang paling banyak sekali makanan ya? Dia tengok tempat. Kalau tempat tu memang pengunjung biasa datang, biasa bekas-bekas makanan banyaklah. Tapi kalau tempat-tempat yang tersorok, tempat penyu bertelur tu, itu banyaknya sampah-sampah daripada bawaan air lah, yang orang buang di tempat lain. Buang di pekan, buang di kampung, buang di belakang rumah, masuk longkang, masuk sungai, masuk laut. Selepas tu macam ni gambar ni, ini tempat penyu ni. Tapi memang banyak sangatlah sampah ni. Botol-botol. Kita jumpa botol daripada Vietnam, daripada China, daripada Filipina terdampar. Maksudnya yang kita buang tu bukan, dia akan pergi jauh lah. Bukan di sini saja. Okey. Cik Zul, kita mungkin dah hampir kesetukan masa ni, tapi saya nak berikan peluang kepada Syukri juga. Syukri, mungkin yang terakhirnya boleh berikan sedikit nasihat dan juga harapan lah kepada semua pencinta alam sekitar ni. Kita nak buat aktiviti tapi dalam masa yang sama cintakan alam sekitar juga. Silakan. Kalau nak buat aktiviti di tempat-tempat awam tak kisahlah hutan ke, sungai ke, padang ke, kolam ke, taman ke. Kalau anda ada anak, boleh start didik anak anda yang untuk kutip sampah anda sendiri. Kalau anda ada ahli keluarga, ada sahabat, jadikan sifat jaga kebersihan tu satu inspirasi untuk jaga alam sekitar. So itu patut dipupuk sejak kecil dan semua orang patut inspirasi sesama sendiri. Itu benda yang paling penting bagi saya lah. Terima kasih banyak-banyak kalian berdua. Cik Zul, mungkin ada sedikit yang nak sampaikan secara ringkasnya, silakan. Sama macam Syukri lah, kita kena bersama-sama mengambil tanggungjawab ni. Tetapi sebelum kita ambil tanggungjawab untuk membersih kawasan tu, tanggungjawab utama kita jangan kotorkan kawasan tu. Itu yang first dia. Tapi kalau kita nampak, lepas tu kita jangan rasa malu lah untuk kutip sampah tu. InsyaAllah lah ada balasan dia lah, walaupun usaha kita tu usaha kecil kan. Tapi kalau kita buat beramai-ramai, macam tadilah, kalau seorang buang satu botol akan hasil 660 tan sehari. Betul. Tapi kalau seorang kutip satu botol satu hari, kita akan bersihkan Malaysia 660 tan satu hari. Okey, kita dah nampak Syukri senyum. Cik Zul belum senyum lagi pagi ni. Silakan senyum sikit Cik Zul. Belanja kami sikit. Barulah pencinta alam sekitar. Awak pun saya tak nampak senyum. Kita tak boleh. Terima kasih kedua-duanya. Encik Zulkifli Sardi dan juga Encik Syukri Saleh. Kedua-dua individu ini perlu dijadikan contoh untuk kita semua. Assalamualaikum kalian. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey, itu dia isu sampah yang masih lagi terjadi. Walaupun kita dah banyak kali PKP, agaknya masa PKP tu orang dah lupa cara buang sampah ya. Tapi tak apa, kita nak rehat seketika. Itu yang kita kongsikan pada hari ini. Kejap lagi kita nak bawakan sedikit lintas langsung dari Parlimen. Ya, betul. Itu akan bawakan agar kita cakna dengan apa isu semasa yang berlaku. Tapi tak rehat seketika. Terus bersama kami. Ini Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Kepada anda semua, hari ini kita harapkan yang terbaik dan sambil-sambil tu mengikuti juga perkembangan terkini di Malaysia kan, apa yang berlaku di Parlimen terutama sekali. Beberapa perkara yang ingin dibangkitkan, ingin dibahaskan mengikut pada sektor dan juga perkara-perkara penting, hujah-hujah penting, antaranya aktiviti pembalakan
dan juga beberapa keadaan pendidikan anak-anak kita yang telah lama cuti sekolah, musim PKP dan sebagainya. Apakah mungkin ada inisiatif tertentu yang ingin dilaksanakan? Jadi isu-isu lain juga? Betul, antaranya daripada sudut hal pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, juga ada berkaitan dengan komunikasi dan multimedia. Jadi itu antara aturan mesyuarat perkataan di Dewan Rakyat. Jadi kepada mereka yang berminat untuk mengikut, jadi kita bawakan seketika bagaimana suasana ketika ini di Dewan Rakyat. Jom kita saksikan. Tunggu bantuan khas, tunggu musim. Ada merupakan 2 bantuan yang dibuat oleh kementerian dalam bentuk one-off. Bantuan subsidi baja bayu umpamanya dilaksanakan selama 2 tahun daripada 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021 yang melibatkan peruntukan sebanyak hampir 116 juta ringgit. 116,000 juta ringgit. Sementara bantuan subsidi tunggu musim itu, bantuan khas tunggu musim, satu bentuk bantuan one-off yang melibatkan bantuan sebanyak RM200 untuk jangka waktu 3 bulan. Seperti yang saya katakan, kedua-dua ini adalah bantuan bentuk one-off yang dilaksanakan bagi tujuan-tujuan tertentu. Kita melihat mengambil maklum tentang cadangan untuk mewujudkan sebeli bentuk bantuan ini. Walau bagaimanapun, sebenarnya bantuan serupa ini akan tertaluk kepada peruntukan dana kerajaan yang dipegang oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Tangga Batu. Terima kasih, Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri bercakap tentang industri padi dan mendengar jawapan Yang Berhormat Menteri, tidak syak lagi, industri ini antara yang menerima subsidi yang paling lumayan. Alhamdulillah. Namun hakikatnya adalah pengeluaran padi di negara kita adalah yang paling rendah berbanding negara ASEAN yang lain. Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia. Bank Pembangunan Asia satu ketika pernah membuat kajian dan mengesahkan ketika hasil rendah, kos pengeluaran padi per kilogram kita yang tertinggi di ASEAN. Jadi, ketika 1 juta keperluan beras di negara kita, kita masih bergantung pada import sebesar 30%. Ketika Yang Berhormat Menteri tadi berkongsi kepada Dewan tentang banyaknya subsidi dihasilkan, saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri, apakah lagi ikhtiar untuk meningkatkan hasil penanaman padi? Kerana jika ini berhasil, 2 perkara dipenuhi. Pertama, menampung keperluan padi negara, beras, dan yang kedua, meningkatkan taraf kehidupan penanam padi yang sekarang berada di lantai bawah kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang saya katakan tadi, industri padi beras merupakan satu industri yang highly subsidized di Malaysia. Contohnya, subsidi yang dibagi oleh kerajaan untuk 1 hektar berjumlah sebanyak RM4,217.23. Inilah kos yang diberi oleh kerajaan untuk 1 hektar tanah sawah di negara kita. It is a highly subsidized industry kerana kita melihat bahawa padi beras merupakan makanan penting dan merupakan tanaman yang penting bagi negara kita. Sebab itu kita melihat berbagai bentuk pendekatan-pendekatan baru dan menambah baik pendekatan-pendekatan yang ada sedia ada untuk satu, meningkatkan hasil pengeluaran negara dan juga untuk meningkatkan pendapatan pesawah di negara kita. Seperti yang saya katakan tadi, pendekatan sawah berskala besar, SBB, merupakan satu pendekatan baru yang dibuat oleh Kementerian Kerajaan untuk melibatkan penglibatan pihak industri bersama dengan pesawah bagi meningkatkan pengeluaran. Baik, itu dia ada sedikit pertanyaan dan juga jawapan yang sedang diberikan oleh Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, dan persoalan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution tadi berkaitan dengan industri padi yang sekarang ini pastinya akan mendapat perhatian ramailah daripada kita
semua kerana inilah perkara asas dan juga turut dibangkitkanlah berkaitan dengan subsidi yang dibawakan, sebab kita tahu apatah lagi selepas PKP ni antara industri yang terkesan juga adalah berkaitan dengan penanaman padi, bagaimana ingin dikembangkan, dan mungkin ada satu soalan yang sangat baik tadi dan sedang dijawab dan dijelaskan. Dua persoalan kan bagaimana nak menampung beras ataupun industri padi di negara kita dan juga penanam padi jugalah. Itu antara yang dibahaskan dan juga jawapan yang diberikan oleh Menteri kita. Baik, itu antara sedikit lintas langsung dari Parlimen yang kita sempat bawakan kepada anda. Pastinya kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar dan juga objektif untuk pencapaian ke arah Malaysia lebih baik, lebih maju dapat dicapai insya-Allah. Okey, sekarang ini kita nak kongsikan pula. Macam awal tadi dah tunjuk teaser sikit. Okey. Kan, yang buat kreatif tadi tu. Yang digunting macam tu. Kalau kita gunting macam mana agaknya jadi? Oh, jadi lain. Okey, hasilkan beg dari kemeja DIY yang dihasilkan oleh Mimi, wartawan kami. Jom sama-sama kita saksikan bagaimana Mimi hasilkan. Kita semula adalah salah satu daripada cara untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Satu daripada masalah utama dalam pengurusan sampah sisa pepejal ialah penggunaan beg plastik yang sukar dilupuskan dan akan mencemarkan alam sekitar jika tidak diurus dengan betul. Di rumah anda tentu ada banyak pakaian lama, terutama kemeja, dan kadang-kala tidak tahu hendak dibuat apa dengannya. Untuk itu, dalam menyahut saranan untuk kita semula, apa kata jika kita gunakan baju lama sebagai beg untuk membeli belah bagi menggantikan beg plastik? Kos yang rendah serta rekaan yang menarik, ia boleh dijadikan sebagai tote bag atau beg jinjing. Beg ini teguh, senang dibasuh dan boleh digunakan sebagai beg serbaguna untuk membeli barang runcit, mengisi buku-buku pelajaran, baju sukan atau pakaian renang. Hai, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak buat tote bag dengan hanya menggunakan baju lama anda. Jom. Barang yang diperlukan hanya baju dan gunting. Lipat baju menjadi 2 bahagian. Potong bahagian lengan baju anda secara separuh bulatan. Kemudian, potong bahagian leher baju pula. Pastikan potongan pada lengan dan leher adalah sama. Seterusnya, potong bahagian bawah baju menjadi seperti juraian dalam ukuran 5 cm. Ikat juraian hadapan dan belakang baju dengan ikatan simpul mati. Lakukan langkah ini sehingga semua juraian baju diikat. Dah siap! Anda boleh masukkan peralatan menulis ke dalam beg dan bergaya dengannya. Dia betul-betul boleh jadi beg. Saya mula-mula skeptikal juga dengan cara-caranya. Gunting dan baju saja. Mana benang-benang semua? Ikat saja. Okey, itu antara tips yang anda boleh kongsikan. Nanti anda boleh tengok balik semua. Tapi sekarang kita nak kongsikan ini satu perkongsian yang sangat menarik berkaitan dengan ganjaran 1000 tahun. Tapi kita saksikan terlebih dahulu apa itu Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAZ. Gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS FAZ sekarang. Ya, baik, untuk itu kita ingin terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik, Wakil Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra telah pun bersedia bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Ustaz, tak dengar suaranya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Tak apa, faham. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ya. Okey Ustaz, mungkin kita nak mulakan perkongsian ilmu pada pagi ini dengan ganjaran 1000 tahun. Apa yang Ustaz boleh kongsikan? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, bila kita sebut ganjaran 1000 tahun, mungkin lebih daripada 1000 tahun apabila kita bersedekah fi sabilillah. Antara jasa paling besar kita bersedekah fi sabilillah tak lain dan tak bukan apabila kita bersedekah untuk pembangunan
sebuah madrasah, sekolah. Contohnya Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dan Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra ni telah ditubuhkan 9 tahun yang lalu. Dan kita mendapat keputusan yang luar biasa cemerlang, di mana pelajar kita 100% muntas dalam menghafal Al-Quran dan juga pendidikan akademik yang biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, itu berlaku pada tahun 2018 dan kemudiannya itu dikeluarkan oleh daripada bahagian naziran Kementerian Pendidikan, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, dan juga mereka mengiktiraf silibus kami antara silibus yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai dah pelajar-pelajar yang dapat masuk ke MRSM Ulul Albab dan ramai dah pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran dalam dan luar negara sebab kehebatan silibus dan juga pendidikan di sini. Dan alhamdulillah, kami sekarang ni tengah bertungku lumus untuk membeli tanah yang seluas 3 ekar dengan nilai 5 juta ringgit untuk membangun satu kompleks, iaitu ada sekolah merendah, sekolah menengah dan juga padang bola dan macam-macam asrama putra, asrama putri untuk membangunkan tu. Jadi bayang, selama mana pelajar-pelajar itu belajar di sana, membaca Al-Quran dan menghafalnya, selama mana-mana pelajar-pelajar di situ mendirikan solat, guru mengajar, anak murid mendalami ilmu, dan ketika itu pahalanya akan mengalir ke dalam akaun kita. Walaupun kita dah meninggal dunia, hidup atas muka bumi tak lama. Tapi bila kita meninggal dunia, hidup itu perlukan bekalan untuk menuju ke akhirat. Jadi bila kita bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf melalui MTS Fast, insya-Allah pahalanya berterusan. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Terima kasih di atas pencerahan dan juga perkongsian ini, Ustaz. Tapi mungkin tadi Ustaz bercerita mengenai sedekah juga. Mungkin ada latar belakang yang ingin Ustaz kongsikan berkaitan dengan Mahat Tafiz yang ingin dibina ini, Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Mahat Tafiz ini dah 9 tahun. Dan kita setiap sumbangan akan diaudit dan kami juga kelebihan bersedekah untuk Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Satu, dapat pahala umpama 1000 tahun amal ibadah bersedekah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita dapat pemotongan cukai dan juga resit pengeluaran zakat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita juga dapat melahirkan satu support system yang syumul untuk melahirkan golongan hafiz Al-Quran yang profesional untuk masa hadapan. Dan mana tahu mereka ni menjadi pemimpin, mereka menjadi ulama dan kita juga akan mendapat pahala walaupun kita dah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, alhamdulillah itu mungkin antara pencerahan yang kita inginkan. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kenapa perlu bantuan orang ramai bagi Mahat Tafiz ini. Mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya, Ustaz, dan mungkin bagaimana caranya untuk Ustaz kongsikan? Okey, kita boleh tengok dekat skrin ada nombor akaun tertera dan juga ada barcode, ada e-legasi dan ada ni. Tuan-tuan boleh hubungi terus. Boleh hubungi terus ataupun ambil je, scan je barcode ini dan kemudiannya mereka akan bawa ke laman web dan kemudian tuan-tuan tengok detail berapa jumlah kutipan terkini, apa yang dapat dan perkembangan sejarah Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Tuan-tuan, bukan mudah untuk dapat 100% pelajar-pelajar muntas dalam peperiksaan. Ini adalah satu-satu sekolah yang luar biasa kerana mereka berjaya mendidik golongan-golongan yang anak-anak muda daripada kekebalan, daripada masalah-masalah dan dosa-dosa kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bantu Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ini adalah satu jihad akademik, jihad pendidikan dan bantuan tuan-tuan hanya Allah Ta'ala saja mampu membalasnya. Wallahualam. InsyaAllah. Ustaz, mungkin kita ada sedikit masa yang terhad ini. Berapa banyak lagi sebenarnya yang diperlukan, Ustaz? Silakan. Kita perlukan 1.6 juta. Kami 5 juta. Alhamdulillah dana hampir penuh. 1.6 juta ni kami perlukan sumbangan orang ramai. Sebab kerana ini penting. Ingatlah satu benda yang paling penting. Orang yang suka bersedekah dicintai Allah, dicintai makhluk, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Orang yang kedekut dibenci Allah, dibenci makhluk, dekat dengan neraka, jauh dari syurga. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kan sudi bersama kami.
teruskan berkongsi dan jaga kesihatannya Ustaz ya. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Al-Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik, Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra bersama kita berkongsi berkaitan dengan ganjaran 1000 tahun. Kalau nak tahu bagaimana cara untuk kita bantu, boleh tengok kembali yang telah pun dikongsikan. Kita nak berehat seketika, selepas ini banyak lagi perkongsian menarik di MSI. Jangan ke mana. Ya, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, Ana, kita banyak nak kongsikan. Silakan. Okey, ini kempen Kita Malaysia, #Kita Malaysia. Bersempena dengan Hari Kebangsaan ni, jom sokong pengusaha kecil dan sederhana tempatan melalui kempen Kita Malaysia. Usaha kolektif ini membawa perbezaan sehingga mampu memberi kesan signifikan terhadap proses pemulihan kita. Jadi macam mana nak join? Anda boleh pergi sahaja ke laman e-dagang Wow Shop untuk beli barangan, di mana yang terletak di situ anda dapat saksikan wowshop.com.my/Kita Malaysia. Okey, dan satu lagi yang ingin kita kongsikan, ini berkaitan dengan kalau sebelum ni dia budak intern, tapi ini saksikan tentang 4 sekawan yang diterima menjadi intern di sebuah agensi periklanan terkenal, tetapi mereka ni semua kena bersaing untuk merebut jawatan impian. Jadi siapa antara Izzy, Ryan, Carl dan Bainon yang akan berjaya? Saksikan budak intern lakonan Intan Najwa, Malik Macron, Syafiti, Bella Dowana dan ramai lagi bermula 22 September ini tiap Rabu dan Khamis 9.30 malam di TV9. Saksikan juga di Astro saluran 149 dan My Free View saluran 109. Budak intern. Itu dia. Okay, itu dia. Hari ini kita terima kasih banyak-banyak kepada anda semua bersama dengan kami selama 1 jam. Dan juga esok jangan lupa kita akan bawakan topik tentang apakah yang dikatakan dengan pre-diabetic. Okey, dari sudut kesihatan kita nak bawakan untuk anda esok. Jangan lupa. Jaga diri, jaga SOP semua. Jaga kesihatan semua, okey? Dan kita nak kongsikan kepada anda, ada anak kambing dalam buayan suka tidur dalam buayan. Macam anak orang ya? Di belai dan dimanja, silakan. Bye. Dia main buai pun dah.